Ekonomi Ukraine menguncup 29.1% selepas diserang Rusia pada 2022 berbanding pertumbuhan 3.4% yang direkodkan pada tahun sebelumnya. Kini peperangan yang sudah memasuki tahun ketiga menyaksikan negara itu masih bergelut untuk menarik pelaburan asing. Dengan jalan perdagangan maritim utamanya di Laut Hitam masih dikawal Rusia, cabaran Ukraine masih besar dalam memastikan ekonominya tidak ketinggalan dengan negara-negara jiran dalam tahun-tahun mendatang. Luqman Haris membawakan laporan dari Kiev. Ini adalah satu daripada banyak norma baru yang perlu dilalui oleh rakyat Ukraine sejak peperangan bermula pada Februari tahun 2022, iaitu tidak ada penerbangan keluar dan masuk ke negara ini. Di sini adalah sempadan Ukraine dan Poland. Mereka hanya boleh menyeberang sempadan melalui darat dan kebanyakan daripada kenderaan di sini seperti yang anda dapat lihat adalah lori dan van yang membawa keperluan dan juga barangan keluar masuk Ukraine ke negara jiran Poland. Jadi ini adalah barisan ataupun queue yang kami perlu hadapi ketika kami mahu keluar dari Ukraine ke Poland, dan sebenarnya ini agak bagus kerana kami terkandas ataupun mula berbaris kira-kira 100 meter atau 200 meter dari sempadan Poland di situ. Jadi pada hari-hari yang lain kami diberitahu kadang-kala barisan ini panjangnya 10 hingga 20 km untuk masuk ke Poland, sama ada di sebelah sini ataupun di sebelah sana di Poland. Sekatan pergerakan barangan hanya salah satu perkara yang menambah tekanan kepada ekonomi Ukraine yang sudah pun tertekan dengan perang. Sungguhpun begitu, kerajaan tetap tekad untuk memikat pelabur ke negara itu. Around 65 or 66% of municipalities in Ukraine didn't face even one air raid attack, which means that the investments and businesses, and the investors might, look the opportunities to locate the production facilities in Ukraine, even having Ukraine in the war stage. And that's the important understanding, that the country is not, or like the whole country is not the red zone. Impak ekonomi meresap ke setiap peringkat, termasuk bandar kecil seperti Nijin yang masih cuba bangkit selepas menjadi antara lokasi pertama diserang tentera Rusia. Але, звичайно, це далося нам також дорогою ціною. В першу чергу це людські жертви і руйнування інфраструктури. Ми не розраховуємо особливо на підтримку центрального уряду, тому що зрозуміло, що основні ресурси сьогодні держави мають направлятися на підтримку армії Збройних сил України і на нашу перемогу. Тому ми зараз, скажімо так, також шукаємо підтримку і міжнародних партнерів, і залучаємо максимально кошти свого бюджету на будівництво таких бомбосховищ. Namun bagi Yuri Tustanovsky, impak paling besar dirasai oleh perusahaan kecil yang baru bertatih apabila perang tercetus 2 tahun lalu. Every day you have some moments that you think, oh, it would be easy to stop, but for sure we now it's important for Ukraine, like a country, to receive taxes, and it helps to pay some salaries, for example, for militaries, yeah, and it's a big task and issue for businesses to help our economies. That's why when we are here, we decided to do our best and to keep a team and to pay taxes and to grow. Mungkin Ukraine terasa jauh seperti kita, tetapi ekonomi tidak ada sempadan sekarang ini. 3 ekspor utama negara ini adalah barang makanan dan juga pertanian, keluli dan juga besi, dan juga mineral. Jadi walaupun itu terasa jauh daripada kita, komoditi ini sudah tentu mempunyai kesan berantai terhadap harga makanan dan juga rantaian makanan, termasuk untuk haiwan peliharaan di Malaysia. Jadi selagi peperangan berlaku di Black Sea, laluan perdagangan maritim utama untuk Ukraine mengekspor bijirinya ke seluruh dunia, mungkin harga makanan dan kos sara hidup akan kekal tinggi, bukan sahaja untuk negara-negara di Eropah, tapi juga negara-negara di benua Asia seperti Malaysia. Luqman Haris melaporkan dari Chernihiv, Ukraine untuk S1.